Jangan lupa sahabat, like, komen dan subscribe. Tonton video saya sampai habis. Assalamualaikum sahabat semua. Apa khabar? Semoga kita sentiasa sihat, diberkati Allah dan dilimpahkan rezeki seluas-luas lautan. Berjumpa lagi dengan saya, Aisyah Bunga. Hari ini saya nak share dengan sahabat semua tips kalau kita nak beli pokok dari nursery. Ramai yang tak tahu cara-cara kita, macam mana kita nak beli, macam mana kita nak tahu tanaman tersebut, macam mana kita nak tahu tempat yang sesuai untuk tanaman kita tu. Saya nak share dengan sahabat semua bagaimana cara yang betul untuk kita beli tanaman dekat nursery. Okey, yang pertama-tama sekali, kalau kita beli contoh pokok dari nursery, tak kisahlah pokok tu kecil ke, pokok tu besar ke, pokok macam-macam pokok ke, sahabat kena tanya dulu. Tanya contoh tanaman tersebut tu sesuai letak di mana. Sahabat semua kena tanya tau. Kena tanya contoh sahabat beli satu pokok, sahabat tanya, okey, pokok ni sesuai dekat mana? Di red sun ke, tempat yang redup ke, boleh letak dalam rumah ke? Kena bertanya. Jangan contoh sahabat beli, sahabat tengok terus beli. Selalu macam tu kan. Sahabat tak tahu, sahabat beli tengok cantik, sahabat beli. Sahabat tak tanya sesuai letak kat mana, boleh letak kat tempat panas ke, letak tempat redup ke. Kalau sahabat nak letak dalam rumah, kena tanya tanaman apa yang sesuai untuk kita letak dalam rumah. Sebab kalau sahabat tak tahu ataupun tak tanya tanaman tersebut sesuai letak di mana, bila sahabat bawa balik, takut pokok tersebut mati, terbakar, ataupun pokok tu layu. Sebab pokok ni ada macam-macam ragam. Lepas tu pokok ni pula ada tempat-tempat yang sesuai, ada tempat-tempat yang tak sesuai yang kita perlu letak dia. Kebanyakannya ramai yang tanya saya, pokok ni sesuai tak letak dekat dalam rumah. Macam tu. Kalau pokok yang letak dalam rumah tu, dia tak boleh langsung kena cahaya matahari. Macam contoh ramai juga yang beli sikulen ataupun tiba saya lupa pula apa nama tu. Cactus. Cactus ni kita tak boleh letak dalam rumah ataupun office, sebab dia mesti nak kena tempat panas. Macam mana pun dia nak kena ada cahaya matahari. Ada jugalah certain sikulen tu yang dia lasak. Kita boleh letak dalam rumah. Tapi kalau sahabat asyik siram aja pun tak boleh juga. Kalau macam letak dalam rumah, dia redup, tempat tu sejuk, kita kena jarang siram. Macam contoh air dah kering, kita siram. Tapi siram pun kita tak boleh contoh siram dekat atas badan dia, tak boleh sahabat semua. Tu penting kalau sahabat nak beli tanaman, nak beli pokok, kena tanya sesuai letak dekat mana tanaman tersebut. Pokok tu sesuai letak kat mana, kena tanya. Okey, sebab tak semua tanaman boleh letak tempat panas, tak semua tanaman boleh letak tempat redup, ataupun tak semua tanaman letak di bahagian dalam rumah. Okey. Ramai juga orang luar negara letak pokok di dalam rumah. Contoh saya ambil contoh di luar negara lah. Kalau luar negara tu dia letak dalam rumah. Kebanyakannya kalau saya tengok video dari luar negara, memang dia akan letak dalam rumah. Sebab dia ada musim. Musim salji, musim panas, musim luruh. Pokok tak tahan letak di bahagian luar. Tapi sahabat tahu tak, kalau letak dalam rumah tu, dia perlu macam mana? Sebab saya tengok kebanyakannya di luar negara tu, dia akan beli lampu khas. Lampu khas UV yang dia memang khas untuk pokok-pokok ataupun untuk tanaman-tanaman. Dia tak boleh pakai lampu yang kita selalu pakai kat rumah tu. Dia ada lampu tu warna kuning, dia memang akan letak atas pokok. Jadi
dia kenalah cahaya matahari yang cukup. Tapi tak samalah dengan cahaya matahari yang semula jadi kan. Kita kena tahu. Sebab sayang kalau kita, contoh, kita minat dengan sesuatu pokok. Contoh, kita suka dengan sesuatu pokok tu ataupun kita minat dengan tanaman tu, kita kena banyak ambil tahu dulu tentang tanaman tu. Dia kena banyak air ke, kena letak tempat yang panas ke, kena letak tempat redup ke. Ada setengah pokok dia memang kena letak tempat redup. Tapi tempat redup tu redup yang macam mana? Sebab kebanyakannya tanaman memang kena letak tempat panas, tapi bukan direct sun. Dia tak boleh terus kena matahari. Tengok macam saya akan letak net hitam di bahagian atas. Sebab apa saya letak net hitam? Saya tak nak tanaman tersebut terbakar daun dia, satu. Lepas tu net hitam ni dia akan kalau ada cahaya matahari yang terlampau panas, dia akan sekat panas tu. Jadi tempat tu walaupun panas, kena cahaya matahari, tapi dia tetap redup dan suhu dia tu akan stabil. Untuk suhu pula, kalau sahabat semua tak tahu suhu yang macam mana untuk tanaman, sahabat kena banyak belajar. Air pun kena tahu sukatan dia, bila perlu kita siram, bila perlu kita tak siram, kita kena tahu juga. Untuk baja pun sama juga. Kalau baja pun sama juga. Untuk bila kita perlu untuk baja tu kita kena letak tempat yang jauh ke, tempat yang dekat ke. Sebab kalau salah baja, daun akan terbakar juga. Sayang sahabat kalau kita dah beli pokok, sebab pokok tu pun kita pakai duit kan beli kan. Kita kena ada rasa kesian dengan pokok, sayang dengan pokok. Untuk tanaman tu sihat, membesar dengan sihat. Sebab kalau kita dah beli, sayang kalau mati kalau kita tak tahu tempat yang sesuai. Memang kena sangat. Kalau sahabat nak beli tanaman, kena tanya dulu dengan orang yang jual tu, tanya dia sesuai letak di bahagian yang mana. Sebab kalau kita nak beli tanaman, dia ada tempat tau. Macam contoh, sahabat pergi beli kat tempat nursery mana-mana pun, dia akan ada tempat panas, okey, ada tempat yang akan berbumbung dan ada tempat yang dia pakai net. Macam contoh, dia letak pokok-pokok tu di bahagian panas, memang letak tu tak ada net, tak ada bumbung, bermaksud pokok-pokok tersebut tahan panas. Tapi kalau sahabat semua beli tanaman tu, sahabat tengok tanaman tu di tempat redup, di bawah bumbung, bermaksud tanaman tersebut sesuai dekat tempat yang redup. Kita kena tahu tu semua, panas, redup ataupun tahan untuk suhu yang separuh, panas dan redup. Tapi kalau panas pagi tak kisah. Panas pagi pula pukul 7 pagi hingga 10 pagi sahaja. 11 sampai ke petang tu tak boleh untuk tanaman, sebab tanaman daun akan terbakar. Kena tahu juga. Sebab sayang kalau kita dah beli tanaman, kita tak tahu tempat mana yang sesuai, media tanah apa yang sesuai, baja apa yang sesuai. Kita kena tahu juga. Itu tips dari saya lah. Kalau sahabat nak tahu tempat ataupun tanah apa yang sesuai, kita kena direct tanya dekat nursery tersebut. Tanya dekat nursery, tanya dia sesuai dekat mana pokok ni. Sebelum bawa balik pokok tu, sahabat kena tanya sesuai dekat mana, tanah yang macam mana sesuai, cara penjagaan macam mana sesuai, bila perlu kita siram. Ada pokok yang suka air, ada pokok yang tak suka air, ada pokok kita rendam dalam kolam pun tak apa, dia boleh hidup. Kita kena tanyalah dekat nursery tu, sebab semua nursery akan tahu pokok ni sesuai letak di mana. Kalau macam contoh sahabat nak beli pokok tu, dia jenis kena rendam dalam air, macam contoh akuarium ataupun kolam, sahabat kena tanya dia lah pokok apa yang sesuai untuk akuarium ataupun kolam. Macam contoh sahabat tak nak susah, tempat pun tak ada tempat sahabat nak letak, tempat sahabat pun tempat yang panas, sahabat kena tanya pokok apa yang sesuai dekat tempat panas saya nak beli ni. Sahabat kena tanya juga, kena ambil tahu juga. Sebab sayang kalau sahabat beli ikut
ikut diri sahabat semua, suka pokok ni, beli. Boleh suka, tapi sahabat kena tahulah sesuai dekat mana semua, kena tanya detail dekat jurujual. Kena tahu juga. Lepas tu kalau sahabat dah beli pokok, okey, sahabat dah beli pokok, sahabat dah bawa balik rumah. Contoh, sahabat ada tanaman yang lain. Okey, sahabat jangan campur pokok yang baru dengan tanaman-tanaman yang lama. Sahabat kena asingkan dulu selama seminggu ataupun 5 hari. Asingkan dari pokok-pokok yang lain. Asing tu bermaksud sahabat kena tengok daun-daun tersebut ada jangkitan ke, tengok tanah dia, kalau boleh tukar tanah. Tukar tanah yang sesuai untuk tanaman sahabat. Okey. Tengok daun dia ada tak hama, ada tak dia punya tanah tu ada hama ke. Okey. Kalau saya beli pokok dari luar, nak bawa balik ke rumah, saya akan spray anti hama ataupun racun serangga untuk tanaman tersebut. Sebab kadang ada serangga yang kita tak nampak. Bila sahabat beli terus campur dengan sahabat punya tanaman, takut nanti tanaman yang ada dekat kebun sahabat akan berjangkit. Berjangkit hama. Abah sahabat bawa balik, kenapa ada hama, kenapa ada masalah kepada pokok saya? Selama ni pokok tak ada masalah. Setiap kali sahabat nak bawa balik tanaman, sahabat kena asingkan dulu tanaman tersebut dengan tanaman yang lain. Itu tips dari saya lah. Sebab sebelum ni pun saya pernah bawa balik pokok yang bermasalah, campur terus dengan tanaman-tanaman saya ada, dia berjangkit. Bila dah kena hama ataupun jangkitan kulat ataupun kutu putih, memang susah nak hilang. Kita kena sembuh dekat semua pokok, kita kena tengok semua daun-daun pokok-pokok kita. Kita kena check balik. Sebab kalau ada pokok yang banyak, bawa balik pokok dari luar, bawa masuk ke kebun sahabat semua, kena check detail, kena tengok. Media tanah pun kalau boleh tukar. Tapi kalau nak tukar media tanah, biar sehari ataupun 2 hari ataupun besoknya baru sahabat tukar media tanah. Sebab bila kita beli pokok, kita letak dalam bonet ataupun dalam kereta, dia dah stres dekat situ, panas lagi. Tapi kalau boleh beli pokok, jangan letak dekat bonet. Okey, letak dalam kereta. Kalau macam, sebab takut lama. Kalau contoh sahabat pergi itu sekejap, kedai itu dekat, tak apa. Tapi kalau jauh, lebih bagus letak dalam kereta, jangan letak kat bonet. Sebab bila sahabat letak dalam bonet, daun akan terbakar, daun akan layu. Nanti sahabat buka je tengok kenapa semua daun layu. Sebab bonet tu panas. Kalau sahabat pergi dekat, tak apa. Kalau pergi jauh, sahabat letak dalam. Kalau dekat, tak apa letak dalam bonet. Okey, itu saja tips dari saya yang saya nak kongsikan untuk kali ni. Apa yang perlu kita buat selepas kita beli pokok ataupun kita nak beli pokok, apa yang perlu kita buat. Okey, sahabat semua, itu saja tips dari saya. Semoga memberi manfaat kepada sahabat semua. Okey, bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Aisyah Bunga. Jangan lupa like, komen dan subscribe video saya. Tonton video saya sampai habis. Kalau ada iklan, jangan di skip. Bye. Sekian, terima kasih.